Sekarang kita berada pada peralihan monsun. Jadi cerita pagi di negeri Perlis pada kali ini akan berkongsi kepada kita semua tentang kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan juga Penyelamat Negeri Perlis dalam menghadapi bencana, terutamanya apabila peralihan monsun juga musim tengkujuh yang kita akan hadapi tidak lama lagi. Tetapi sebelum itu saya nak kongsikan kepada anda semua, semalam telah pun dicatatkan sebanyak 200 kes baharu COVID-19 di sana yang membabitkan 199 kes tempatan dan juga 1 kes import, dan juga 82 kematian dicatatkan di negeri Perlis diakibatkan oleh COVID-19 dan juga menjadikan kes terkumpul di negeri Perlis sehingga semalam adalah sebanyak 4,422 kes. Itu statistik COVID-19 di Malaysia. Baiklah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perlis menghadapi bencana, rakan saya Ryan telah pun bersedia. Silakan Ryan. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia antara agensi di bawah Sekretariat Pengurusan Bencana yang terlibat untuk menghadapi pelbagai situasi kecemasan dan mempunyai kepakaran yang tersendiri. Bagi memperincikannya bersama dengan saya ialah Penguasa Kanan Bomba 1, Tuan Risha Haris, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perlis. Selamat pagi Tuan. Selamat pagi Ryan. Okey. Baik Tuan, boleh Tuan jelaskan mengenai kesiapsiagaan JBPM Perlis dalam menghadapi situasi bencana di negeri Perlis? Okey, terima kasih Ryan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana sentiasa memberi sokongan kepada jabatan untuk menyalurkan pelbagai informasi kepada masyarakat. Okey, balik kepada persoalan tadi, seperti yang kita tahu, bermula pada 24 September 2021 yang lepas telah bermulanya peralihan monsun, iaitu dari monsun barat daya ke monsun timur laut, MTL. Dan peralihan monsun ini dijangka berlaku sehingga awal November nanti. Dalam fasa ini kita jangka berlaku hujan lebat berserta ribut petir yang tidak menentu sehingga awal atau pertengahan November, khususnya untuk negeri Perlis. Dalam fasa ini kemungkinan berlaku banjir kilat agak tinggi di beberapa kawasan di negeri Perlis. Dan apabila masuknya monsun timur laut pula, kita jangkakan hujan beransur kurang dan fenomena ini sering dikaitkan dengan El Nino, iaitu cuaca kering dan panas tanpa hujan dalam jangka masa yang agak panjang. Dan sepanjang musim timur laut ini kita jangkakan akan berlaku kebakaran belukar, lalang, kebun, hutan dan juga bendang. Sebagai persiapan menghadapi musim yang agak ekstrim ini, kita mempersiapkan diri dengan peralatan dan keperluan logistik untuk menghadapi situasi-situasi tertentu, sama ada banjir maupun kebakaran. Antaranya iaitu jentera sebanyak 8 buah, lori 5 buah, kenderaan utiliti 30 buah, EMRS 3 buah, bot aluminium 9 buah dan juga sebuah bot Kevlar. Manakala untuk situasi kebakaran belukar, hutan dan juga bendang pula, kita telah mempersiapkan beberapa peralatan khas yang efektif selain jentera, iaitu fire beater, power spray, water jet dan juga kenderaan utiliti yang telah dilengkapkan dengan peralatan pemadaman khusus untuk kawasan-kawasan yang sukar dimasuki oleh jentera bomba yang besar. Itu dia. Baik Tuan, pelbagai kes dikendalikan oleh JBPM sepanjang tahun ini. Jadi boleh Tuan kongsikan kes yang dikendalikan oleh pegawai dan anggota sepanjang tahun ini Tuan? Okey, terima kasih Ryan. Okey, banyak kes yang kita kendalikan sepanjang tahun 2021 ini. Namun suka saya kongsikan di sini iaitu perbandingan antara perangkaan ataupun statistik kita yang merangkumi kebakaran, penyelamatan dan tugas-tugas khas. Pada tahun 2020 sehingga 30 September, jumlah panggilan yang kita terima iaitu sebanyak 1,120 kes yang merangkumi kebakaran sebanyak 854 panggilan, penyelamatan 262 panggilan dan tugas-tugas khas sebanyak 4 panggilan. Manakala untuk tahun 2021 sehingga 30 September yang lepas, jumlah panggilan yang kita terima iaitu sebanyak 745 panggilan, iaitu merangkumi 439 panggilan kebakaran,
303 panggilan penyelamatan dan 2 panggilan untuk tugas-tugas khas. Jika dilihat pada statistik ini, jumlah panggilan kebakaran pada tahun ini begitu banyak menurun berbanding tahun 2020 iaitu hampir 50%. Yang mana ini menunjukkan kesedaran masyarakat tentang keselamatan kebakaran semakin tinggi hasil daripada nasihat, kempen dan juga ceramah yang kita jalankan sepanjang tahun. Baik tuan, bagaimana pula dengan aspek kesiapsiagaan pegawai dan anggota yang juga merangkumi mungkin latihan secara fizikal dan juga mental secara berterusan bagi menghadapi sebarang perkara ini. Jadi boleh tuan jelaskan berkaitan dengan aspek ini? Okey, sebagai persediaan kita menghadapi untuk situasi yang ekstrim ini, kita telah mempersiapkan seramai 199 pegawai dan anggota dalam menjalankan tugas sama ada dalam situasi banjir dan juga kebakaran. Latihan-latihan fizikal sebenarnya telah dilaksanakan di balai mengikut jadual tugasan harian yang bukan sahaja merangkumi latihan fizikal, malah perbincangan perkongsian ilmu juga turut dilaksanakan setiap hari di balai-balai. Untuk situasi semasa ini, seramai 50 orang anggota kita sedang menjalani latihan kecergasan untuk latihan ujian kecergasan taktikal kebombaan atau UKTK dalam menghadapi pertandingan UKTK Challenge pada penghujung Oktober ini. Dalam masa yang sama, kecekapan, ketahanan fizikal dan mental anggota turut teruji. Okey, Selain itu, balai-balai juga kita telah arahkan agar sentiasa membuat pemantauan di kawasan-kawasan hotspot banjir di dalam kawasan masing-masing. Yang mana beberapa kawasan yang kita kenal pasti di Perlis ini seperti Tambun Tulang, Ulu Pauh, Gial, Panggas, Kampung Bakau dan beberapa kawasan lain yang dijangkakan turut terjejas. Baik tuan, yang akhir sekali nasihat tuan kepada masyarakat untuk menghadapi bencana ini tuan. Okey, di sini saya memperingatkan kepada seluruh masyarakat agar sentiasa peka dengan keadaan sekeliling kita. Kerana kita tidak tahu risiko, bencana dan kecemasan bila akan berlaku. Maksud saya peka di sini iaitu tahu menilai risiko. Sebagai contoh, jika hujan berterusan melebihi kebiasaan, kemungkinan banjir akan berlaku. Jika cuaca panas berterusan, jangan buat pembakaran terbuka. Dan jika ribut atau angin kencang melanda, kemungkinan pokok tumbang ataupun runtuhan bumbung rumah akan berlaku. Dan jika mandi di kawasan rekreasi, perlu juga kita berwaspada dengan keadaan air yang mana jika berlaku perubahan air yang mungkin akan membawa kepala air yang boleh membawa kepada bencana kepada pengunjung itu sendiri. Dan jika ada kecemasan ataupun jangan lupa talian kita 999 untuk mendapatkan bantuan. Baik, terima kasih tuan. Tengok kan cuaca hari ini, pagi ni pun dah hujan tuan. Jadi persiapan Jabatan Bomba dan Penyelamat lah. InsyaAllah itulah antaranya. Jadi bomba tonggak penyelamatan negara cepat dan mesra. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Terima kasih banyak-banyak Ryan. Itu dia cerita pagi di negeri Perlis, kesiapsiagaan kita untuk berhadapan dengan bencana, terutamanya apabila berlakunya peralihan monsun dan juga kita jangkakan keadaan hujan dan juga ribut dan juga keadaan tengkujuh akan berlaku pada hujung tahun inilah. Jadi baru-baru